Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Cikgu Siti untuk mata pelajaran Sains tahun 4. Baiklah, pada minggu lepas kita telah pun mempelajari tajuk proses pernafasan manusia, kan? Okey, yang mana cikgu telah berikan pada minggu lepas video pengajaran dan cikgu telah berikan juga kuis untuk kamu jawab kuis proses pernafasan manusia. Okey, ingat tak lagi? Okey, baiklah. Untuk minggu ini, untuk hari ini, kita akan buat buku latihan. Kita akan buat latihan di dalam buku inilah. Buku Fokus Genius Sains tahun 4. Kita akan sambung latihan. Tajuk proses pernafasan manusia. Di muka surat 17. Semua buka muka surat 17. Kamu dikendaki menjawab latihan di dalam buku ini. Unit 2, tuliskan tarikh, hari dan tarikh. Tajuk pernafasan manusia. Baiklah, berpandukan video cikgu ini, kamu dikendaki menjawab soalan-soalan di dalam buku ini. Yang pertama, 2.1 pernafasan manusia. Labelkan organ-organ yang terlibat dalam proses pernafasan manusia pada rajah di bawah dengan betul. Kita dah pelajari minggu lepas. Kalau proses pernafasan manusia, kita bernafas melalui, yang pertama melalui hidung, kemudian melalui trakea, seterusnya udara oksigen tersebut akan masuk ke dalam paru. Tuliskan, labelkan. Hidung, trakea dan paru. Pastikan ejaannya tu betul, terutama perkataan trakea mesti betul. T-R-A-K-E-A. Trakea mesti betul. Seterusnya muka surat sebelah. Muka surat 18. Di muka surat 18, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Laluan udara semasa menarik nafas. Semasa menarik nafas. Kita tarik nafas. Semua tarik nafas. Tarik nafas, udara masuk melalui hidung. Kemudian ke trakea. Kemudian ke paru. Seterusnya laluan udara semasa menghembus nafas. Tarik nafas tadi, hembus. Keluar balik udara. Daripada mana? Mestilah dia patah balik, kan? Dia mesti daripada paru, pergi trakea dan seterusnya keluar melalui hidung. Tuliskan. Saya bagi panduan saja ni. Kamu tulis sendiri, ya. Lagipun kita dah belajar minggu lepas. Seterusnya ini gambar rajah diafragma melengkung sini. Yang ini diafragma merata. Semasa apabila melengkung, dada ni dia menurun, udara keluar. Apakah proses yang berlaku? Udara keluar. Kalau udara keluar, mesti proses apa? Menghembuskan nafas. Menghembus nafas. Ni bila diafragma merata, dada kita menaik dan masa tu udara masuk menyebabkan dada naik, kemudian diafragma kita merata. Itu proses apa? Menarik nafas. Udara yang disedut masuk mengandungi lebih banyak gas. Apa? Kalau udara yang disedut masuk, kita tarik nafas, udara apa yang masuk? Oksigen. Udara yang dihembus keluar mengandungi lebih banyak gas. Gas apa kita hembus keluar? Karbon dioksida. Pastikan ejaannya betul. Oksigen, O-K-S-I-G-E-N. Karbon dioksida, K-A-R-B-O-N. Karbon dioksida, D-I-O-K-S-I-D-A. Oksida. Itu untuk muka surat 18. Jangan lupa tulis hari dan tarikhnya. Seterusnya muka surat 19. Muka surat 19, soalan 3, rajah di bawah menunjukkan 3 aktiviti yang dilakukan oleh sekumpulan murid untuk menyiasat tentang kadar pernafasan. Aktiviti berjalan, berenang dan duduk. Apakah perkara yang digunakan untuk menentukan kadar pernafasan murid dalam penyiasatan di atas? Tandakan betul pada kotak di bawah.
kita nak ukur kadar pernafasan. Okey. Adakah menggunakan bilangan pergerakan dada ataupun bilangan pergerakan mata? Nak tengok pergerakan mata ke pergerakan dada? Turun naik. Okey, sudah pasti bilangan pergerakan dada. Okey, tandakan tik. Berdasarkan jawapan kamu di A, berdasarkan kamu kata bilangan pergerakan dada, terangkan cara menentukan kadar pernafasan itu. Okey, bagaimana kita tentukan kadar pernafasan? Okey. Okey, boleh rujuk buku teks pun ada jawapan. Okey, atau berpandukan jawapan saya ni, iaitu bilangan turun dan naik dada dibilang dalam tempoh seminit. Sebaik sahaja setiap murid selesai melakukan aktivitinya. Okey. Saya ulang, bilangan turun dan naik dada dibilang dalam tempoh seminit sebaik sahaja setiap murid selesai melakukan aktivitinya. Okey, dapat ya? Tak dapat, kamu pause, ulang baliklah. Okey, seterusnya, ramalkan keputusan bagi penyiasatan di atas. Okey, kemahiran meramal. Tulis rendah, sederhana atau tinggi di dalam ruang yang betul di dalam jadual di bawah. Okey, kadar pernafasan. Berjalan. Kalau berjalan, okey, kita bandingkan berjalan, berenang, duduk. Yang mana lebih tinggi? Okey, yang mana lebih tinggi? Sudah tentu berenang, kan? Berenang ni kita nak kuat-kuat, nak ayun tangan laju-laju, nak berenang dalam air, mesti ni tinggi. Okey, yang sederhana, okey, sederhana berjalan. Okey, yang rendah duduk. Okey, jadi ini sederhana, tinggi, rendah. Okey, faham ya? Itu untuk muka surat 19. Okey, dan akhir sekali muka surat 20. Di muka surat 20, okey, soalan 4, rajah di bawah menunjukkan satu tabiat yang dilakukan oleh seorang lelaki. Okey, tabiat apa ni? Dia sedang buat apa? Okey, gambar ni menggambarkan seorang lelaki sedang menghisap rokok. Namakan tabiat itu. Tulis tabiat apa? Merokok. Okey. Apakah tabiat itu memberi kesan buruk kepada pernafasan manusia? Tandakan betul pada kotak di bawah. Okey. Ni kesan buruk ke kesan baik kalau merokok? Okey. Adakah tabiat itu memberi kesan buruk? Ya, kan? Memberi kesan buruk. Tanda tik kat sini. Dia memberi kesan buruk. Berikan influence. Sebab bagi jawapan kamu. Kenapa kamu kata ya? Kesan buruk. Okey, tuliskan kat sini. Kerana apa? Kalau influence mesti kerana. Okey. Kerana menyebabkan peparu akan rosak. Kan? Ataupun kamu tulis kerana menyebabkan sistem pernafasan akan terganggu pun boleh. Okey, mesti ada sebab di situ. Okey, seterusnya ramalkan perkara yang akan berlaku kepada kamu jika berada berhampiran dengan lelaki di atas. Sekiranya kamu berada berhampiran dengan dia di sebelahnya. Okey, ramalkan apa yang berlaku. Okey, apa? Cuba ramalkan, cuba fikirkan apa yang berlaku. Okey, saya, okey, ramalkan, saya akan sesak nafas. Boleh. Saya apa? Saya akan sesak nafas. Ataupun saya akan batuk pun boleh. Akan mendapat penyakit kanser peparu pun boleh. Betul. Okey, orang di sekeliling lelaki ni akan mudah terdedah kepada penyakit kanser peparu, akan batuk, kan, sebab terhidu asap rokok dia. Okey, seterusnya D, berikan 2 lagi contoh tabiat yang memberi kesan buruk kepada pernafasan manusia. Apa lagi? Apa lagi 2 contoh tabiat yang memberi kesan buruk kepada pernafasan manusia? Okey. Menghidugam. Okey, lagi tidak memakai topeng muka, kan, semasa jerubu pun boleh. Okey, seterusnya cadangkan satu perkara yang boleh lelaki itu buat untuk menjaga kesihatan peparunya. Macam mana dia nak jaga kesihatan peparunya lelaki ni? Okey, yang penting
Cadangkan 1, berhenti merokok. Itu yang penting. Okay? Berhenti merokok. Ataupun banyakkan bersenam. Ataupun amalkan pemakanan sihat. Okay? Tulis 1 saja. Kalau soalan tu minta 1, berikan 1 sahaja. Faham? Okay, itu saja untuk hari ini. Okay, buat daripada muka surat 17, 18, 19, 20. Itu saja. Nanti kita akan bincangkan pada kelas kita yang akan datang. Ya. Kita akan berjumpa lagi pada minggu ini untuk kelas yang akan datang. Okay. Itu saja. Okay, kita akan jumpa besok. Berdasarkan jadual baru PDPR 2.0 ni, kita akan berjumpa pada hari Isnin esok. Okay, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.